Jadi isu daging halal ni menyentuh sensitiviti. Orang Melayu sangat-sangat sensitif pasal makan halal. Baru je isu ni letup, belum lagi dakwa lagi, belum ada confirmation lagi, terus keluar statement, oh yang ni confirm halal, yang ni confirm halal. Saya komen ni pasal kami dekat Malakat Mall bertanggungjawab ni. Kita ada tanggungjawab nak dapatkan sumber daging beku yang benar-benar halal dan tidak diragui kehalalannya. Jadi ada satu contohnya statement yang mengatakan bahawa oh syarikat ni baru je daftar 2014, tak sampai pun 40 tahun, jadi 40 tahun tu tak benar. Satu kena faham bahawa isu utama yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang akhirnya tampil ke depan dan memberi kita satu pendedahan yang memeranjatkan yang mengatakan lebih 40 tahun. Dan saya ingat hari ini pihak polis pun mengeluarkan kenyataan bahawa isu kartel ni melibatkan satu penglibatan yang cukup besar. Jadi saya nak bagi pemahaman dulu kepada kalau mungkin YB Timbalan Menteri ataupun Menteri kita hormatlah sebagai orang yang pandai, yang baik, kita hormat. Tapi kalau silap kita kena tegur. Iaitu kartel ni maksudnya apa? Kartel ni dia tak boleh seorang-seorang. Dia tak boleh satu company je, dia bukan kartel namanya. Itu nama dia penjahat. So, kartel ni melibatkan pelbagai pihak, maknanya ramai ataupun 6 organisasi yang gang up together untuk buat sesuatu yang jahat. Buat sesuatu yang jahat tu dipanggil kartel. So jadi kalaulah satu company yang kena rate ni saja kita ambil sebagai satu bukti bahawa dia orang buat yang ni je, tak buat yang lain, orang lain tak di-involve, itu bukan kartel, itu dia seorang je. Tetapi kartel ni diterima. Kalau tanya orang kementerian benda betul pun, dia orang pun mengaku. Dan kami di Malakat Mall dan Co-PPIM terima beberapa laporan direct daripada pengedar, pengimport orang kita yang telah dibunuh perniagaannya oleh kartel. Yang telah dibunuh, kita dapat data yang sangat detail yang mengatakan bahawa isu yang berlaku, isu daging tak halal ni memang dah berpuluhan tahun yang lama. Dan lebih malang lagi apabila pihak menteri tanpa menunggu siasatan rapi, sepatutnya pihak menteri cuma arahkan siasatan siasatan diraja saja. Tak perlu buat kenyataan yang confirm bahawa bekalan ni dah halal, ni confirm halal. Macam ni nak confirm dia halal? You cuma tengok sijil dia, sijil dah dikatakan, sijil mungkin sijil benar, sijil halal. Tapi adakah daging yang sampai tu adalah halal? How do we trace? Sebab sekarang kalau dalam sistem halal JAKIM, kita hanya boleh check sama ada produk ni halal atau tidak. Kita tak boleh check sama ada dalam produk tu benar-benarlah produk yang dipackingkan. Contohlah, kita ambil dalam visit YB Menteri Agama kita yang kepada salah satu kedai, tulis itu jenama dia Alana. Alana ni saya yakinlah kalau Alana yang original datang daripada luar negara tu mungkin halal. Mungkin, saya sebut mungkin sebab apa-apa boleh berlaku dekat port. Kita dah tahu dah port kita memang tempat penyelewengan berlaku di port. Penyelewengan berlaku di port sana juga, port negara yang kita import tu. So siapa yang import ni? Adakah mereka ni orang yang beriman, yang terlibat dalam seluruh rantaian ni adalah orang-orang yang beriman yang menjaga benar-benar halal ni? Kami sendiri di Malakat Mall, kami pun menjual daging Alana sebelum ni. Dan saya dah arahkan agar daging tu tidak dijual lah, tidak dijual dan dihapuskan. Sebab mungkin daging tu halal tapi kita tak tahu sekarang ni. Dan isu masalah halal ni bila kita ada keraguan, mungkinlah ada beberapa statement pula pendakwah-pendakwah kita dan malah ulama pun, ada mufti pula bercakap tentang kalau makan babi tak tahu tu tak ada masalah, dosa rasuah lebih dahsyat pada dosa babi. Makan babi dan dah tahu dah, tapi atas pretext yang kita tak tahu, atau sekarang dalam konteks ni dah tahu, maknanya buat-buat tak tahulah. Dan boleh pula halal pasal ni sembelihan ahli kitab. Saya tak tahulah kalau ke India ada ahli kitab apa kan. Kitab beda ada lah, ahli kitab yang kita tahu tu the Jews and the Christian. Lepas tu kalau ulama-ulama Nusantara, saya tak rasa dia keluar statement macam tu lah. Jadi isu daging halal ni menyentuh sensitiviti. Orang Melayu
sangat-sangat sensitif pasal makan halal. Kita bukannya nak marah siapa-siapa, tak ada, nak marah pun tak guna. Sekarang kita sepatutnya nak kena fikir risau, ini isu besar yang kita kena zahirkan satu perancangan macam mana nak betulkan. Bukannya baru je isu ni letup, belum lagi dakwa lagi, belum ada confirmation lagi, terus keluar statement, oh yang ni confirm halal, yang ni confirm halal. Timbalan menteri pergi kat ni, oh ni confirm halal. Macam ni nak tahu confirm halal? Apa sistem digunakan nak pastikan yang benda tu halal? Oh saya dah kaji dah, kita ada sistem tracking daripada sembelihan sampailah ke port, sampai ke sini halal. Kalau tunjukkan, barulah kita boleh yakin dengan statement macam tu. Dia tak boleh bagi assurance tanpa menunjukkan ataupun membuktikan bagaimana dia boleh buat pengesahan halal itu. Itu pada pandangan saya lah. Mungkin ada orang kata, lah coach, you tak payah sibuk lah, you bukannya ada kuasa. Sebab saya tak ada kuasa, saya bercakap kalau saya ada kuasa, saya buat kuasa tu, saya buat tindakan. Kalau saya menteri hari ni, atau saya jadi advisor tu menteri, saya akan cakap, menteri jangan cakap macam tu. Kita tubuhkan siasatan diraja supaya ahli-ahli yang akan menganggotai siasatan ni adalah ahli-ahli yang kredibel, ahli-ahli yang neutral dari segi politikalnya, dari segi kepentingan perniagaannya. Barulah mungkin keluar result daripada RCI yang sepatutnya kita tubuh terus. Saya ingat tengok pembela Persatuan Pengguna Islam Malaysia, mereka semua dah buat siasatan, contohnya macam jenama yang sepatutnya didedahkan, sampai sekarang tak didedahkan lagi nama-nama. Dia cuma bagi tahu, oh brand ni halal, brand ni halal. Saya ada list senarai syarikat-syarikat yang menjadi pemain dalam industri bekalan daging di negara. Ada lebih kurang 16 kan. Lucky Frozen, Fatrik Sdn Bhd, Uni Frozen, Engki Cold Storage, Pop Brothers, Hong Chuan Frozen, Everrise Frozen, LY Frozen, Fat Frozen, Lee Frozen, Mac Food Services, Agribees International, Maha Berjaya Frozen, Saudi Cold Storage, Chiu Frozen, SC Chuan Frozen. Saya cuba post kat Facebook, kena block kan. Saya tak kata diorang ni kata saya tak tahu, tapi diorang ni adalah pemain industri daging sejuk beku. Kalau ni kita mohon pihak kementerian dan pihak berwajib pergi siasat mereka ni semua. Pergi siasat semua ni pemain industri. Ada siasat semua dalam RCI tu, kena siasat lah diorang ni semua. Siasat semua daripada source dia. Lepas tu boleh keluar statement. Kalau kata memang dah confirm halal, kita dah check semua, insya-Allah kita public tak ada ragu-ragu dah, bolehlah beli balik daging yang mereka supply. Tapi kalau belum buat siasatan lagi, baru ambil 1, 2, 3 kes, lepas tu nak ambil kes tu sebagai the only case yang berlaku, yang lain semua halal, itu saya rasa tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab dan memberi satu jaminan yang tidak bertanggungjawab kan. Kita tak ada fikir banyak pun, tengok dengan nama tadi pun tak ada nama Islam pun, kecuali Saudi tu seorang je, lain semua nama nama Pok apa semua kan. So nak kata bila kita orang Islam serahkan hal makan minum kita kepada orang bukan Islam, orang bukan Islam ni dia tidak tahu halal dan haram, dia tak tahu. Dia tahu duit dia saja. Ini yang berlaku ni, yang kita sebut ni, mungkin tak semua tapi kebanyakannya itulah yang jadi. Sebab itulah Malakat Mall diwujudkan. Inisiatif Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia, kita cuba sampaikan ialah beli sama kita, belanja sama kita. Tuan-puan belanja dekat Malakat Mall, kita usaha bina rantaian kita sendiri supaya kita tidak perlu bergantung kepada orang tidak beriman untuk bagi kita makan. Dan kalau pihak menteri ataupun pihak timbalan menteri ataupun pihak kerajaan rasa benda ni macam benda kecil, boleh sambil lewa je buat keputusan, saya tak tahulah. Saya harap Allah beri kesedaran. Saya bercakap ni kalau boleh, bukan nak marah siapa-siapa, saya hormat mereka sebagai pemimpin, tapi pemimpin yang silap kita kena tegur lah. Saya yakin pemimpin biasa buat silap kerana penasihat yang bagi nasihat yang silap. Jadi saya Coach Fazil, pengasas Malakat Mall, pejuang ekonomi Islam, nak ambil kesempatan ni untuk mohon sangat-sangat kepada khususnya Menteri Agama lah, Datuk Dr. Zul, orang baik, bukannya orang jahat, tapi takut dia dapat maklumat yang salah oleh penasihat-penasihat beliau, maka beliau keluar satu statement yang bahaya yang bagi jaminan tanpa beliau mempunyai maklumat yang lengkap. Jadi saya harap beliau tarik balik jaminan beliau tu dan
hanya teruskan dengan usaha untuk tubuhkan RCI segera. Saya ingat banyak ada NGO-NGO lain cakap, dan supaya kita boleh selesaikan masalah isu daging halal ni. Kami sendiri di peringkat Malacca Mall dan bersama dengan Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia, bersama dengan PPIM dan beberapa NGO-NGO lain, insya-Allah sedang dalam usaha untuk membina satu jawatankuasa. Ni kita bukan jawatankuasa kerajaan tau, kita jawatankuasa perniagaan. So kita nak target dalam tempoh 6 bulan kita boleh dapat bekalan yang confirm halal daripada sos sampailah masuk ke negara kita dengan trackable ID. Maknanya setiap produk tu kalau dia dah buat packaging, kita mesti boleh track. InsyaAllah kita akan gunakan kepakaran kawan-kawan kita menggunakan blockchain teknologi supaya benda ni trackable and traceable. Hari ni benda tu tak ada. Sebab tu anyone can fake. Mungkin Alana okey, tak ada masalah, tapi orang guna label dia, mana dia nak tahu? Barcode cuma barcode produk, bukannya barcode identity every unit, tak ada. Jadi kita mohon pada Allah agar apa pendedahan yang berlaku baru-baru ni bagi kita satu kesedaran bahawa kita kena menyatukan kuasa sedikit yang kita ada, iaitu sebagai pengguna, untuk kita bina ekosistem kita sendiri, bina ekonomi Islam kita sendiri. Sebab apa? Kalau kita tak buat, ini yang akan berlaku. Ini baru daging, tak sebut cerita pasal ayam lagi. Ayam pun another bab yang paling besar tu. Lagi besar pada daging ni. Mungkin orang tak dedahkan lagi, tapi apa pun kita ada tanggungjawab atas apa yang kita boleh buat. Semua kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Kita semua pemimpin, kita akan ditanya tentang siapa yang kita pimpin, apa yang kita buat ni kita akan dipertanggungjawabkan. Orang yang berkuasa tolong-tolong rasa sikit dia ada lagi banyak tanggungjawab dia. Tapi kalau dia tersilap tak ada masalah. Dan kita tak perlulah macam penceramah agama nak bagi senario rasuah lebih besar dosa dia daripada makan babi. Itu bukan persoalan dia. Makan babi haram, ambil rasuah haram. Jangan buat statement seolah-olah macam okeylah you termakan babi daripada orang makan rasuah. Walaupun saya tahu niat dia nak cerita pasal orang makan rasuah ni, cerita rasuah-rasuah lah, tak payah nak bandingkan pasal makan babi atau makan daging tak halal. Sebab itu bukan comparison yang sesuai waktu sekarang. Waktu lain mungkin boleh lah. Mungkin waktu lain tak ada isu pasal daging halal ni, tak ada masalah sangat kita nak cakap macam tu. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita rasa terguris hati lah. Apalah nak cakap macam tu. Yang makan rasuah tu dia je makan rasuah. Yang makan babi ni atau makan daging halal ni, kita yang tak ada kena-mengena pun makan daging haram ni, ini yang tak kena. Orang rasuah dia buat dosa kerana dia tahu. Dia tahu dia buat dosa, so dia makan. Tak apalah, itu dia hal lah, dia punya. You cakap dengan dia boleh lah terasa. Ni orang umum ni tak ada sebab pun nak kena makan babi, tak ada sebab pun nak kena makan daging tak halal, tapi mereka terpaksa makan daging tak halal kerana si perasuah ni. So, si orang yang merasuah ni ataupun orang yang dirasuah, yang ni yang tak betul. Sebab tu janganlah guris hati orang yang bukan niat nak lawan. Of course saya tahu mufti kata apa, kalau makan tak tahu dimaafkan, ni bukan masalah maaf tak maaf. Mungkin tak dosa dengan Allah sebab tak tahu, tapi dia jadi bahan badan kita yang tak elok lah. Kan bila kita makan benda tak elok, badan kita jadi tak elok, hati kita jadi tak elok. Walaupun dari segi dosa mungkin diampunkan sebab kita tak tahu. Ini saya cakap ni pada orang yang tak pandai sangat agama lah, tapi saya rasa benda tu taklah susah sangat nak fikir, tak ada nak kena jadi mufti pun nak faham. Jadi saya tegur, saya bukan marah apa, marah pasal kecil hati lah. Benda isu halal ni macam tak kisah sangatnya, macam bukan benda besar. Ni benda besar ni. Orang Melayu kita buat benda lain tak apa, jangan makan babi, jangan makan benda tak halal. Itu yang kita diajar pada kecil-kecil lah, dan kita nak kekalkan, kita tak nak jadi macam orang lain. Tapi kalau orang lain nak buat yang tu, terpulang pada mereka. Itulah statement saya, Coach Fazil sebagai pengasas Malacca Mall yang bertanggungjawab bekalkan makanan halal dekat Malacca Grocer. Melalui Malacca Grocer kita insya-Allah kita akan sedang usaha juga untuk buat beef patty yang menggunakan 100% daging lembu tempatan. Itu antara usaha terdekat yang kita akan buat, dan doakan kita boleh dapat juga selesaikan masalah isu lembu sejuk beku ni yang kita import, yang kita terpaksa import sebab tak cukup, local supply tak cukup. Tapi hopefully kita boleh buat sendiri, dan kemungkinan besar kita akan usahakan satu
pensijilan international yang lebih tinggi daripada apa yang kita ada hari ini, yang kita panggil sebagai beyond halal. So dia tak boleh halal saja, dia kena halal dan thayyiban, dan entire proses tu visible to anyone yang nak purchase. Mana consumer nak beli ni, dia boleh trace, dia scan je barcode dia boleh trace yang ni siapa tukang sembelih dia. Contohnya macam tu lah. Ataupun kat mana tempat sembelihan dia, mana sijil halal dia boleh terus buka. Supaya kita boleh assure, betul-betul assure, barulah kita boleh kata yang ni memang confirm halal. Tapi kalau sampai kita tak boleh buat macam tu, janganlah. Saya mencadangkan semualah, jangan beli dan jangan makan dulu produk sejuk beku yang belum disahkan